Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini bersama dengan Cikgu Ramiza kita akan mempelajari subjek bahasa Melayu, tajuk ayat aktif dan ayat pasif. Sebelum itu, Cikgu mahu kamu lihat gambar yang terpapar dalam slide. Apakah yang terpapar dalam slide ini? Pertama, menggoreng. Kedua, menulis. Dan ketiga, menendang bola. Ketiga-tiga perkara ini merupakan kata kerja. Oleh itu, hari ini kita akan mempelajari aspek dalam kata kerja, yaitu ayat aktif dan ayat pasif. Kita lihat standar pembelajaran pada hari ini, yaitu kemahiran aspek tata bahasa 5.5.1, membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Seterusnya, objektif pembelajaran ialah kamu dapat pertama, mengenal pasti ayat aktif dan pasif yang terdapat dalam bahan. Kedua, membina ayat aktif dan menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat aktif dan ayat pasif? Siapa tahu? Ayat aktif ialah ayat yang menekankan subjek sebagai pelaku dan biasanya mengandungi kata kerja yang berawalan men. Contohnya, pertama, saya membeli buku itu. Kedua, kami sedang mendengar radio. Ketiga, kakak menggoreng ikan. Seterusnya, ayat pasif pula ialah ayat yang mengutamakan objek dan biasanya mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja yang berawalan diikuti oleh kata sendi nama oleh. Jadi kamu ingat, ayat aktif biasanya mengandungi kata kerja berawalan men, manakala ayat pasif mungkin kata kerja tanpa awalan ataupun kata kerja berawalan diikuti oleh kata sendi nama oleh. Contoh ayat pasif, pertama, buku itu saya beli. Kedua, radio sedang kami dengar. Ketiga, ikan digoreng oleh kakak. Ayat pasif terdiri daripada 3 kategori, yaitu pertama, ayat pasif diri orang pertama, kedua, ayat pasif diri orang ketiga, dan ketiga, ayat pasif diri orang ketiga. Kita lihat pertama, ayat pasif diri orang pertama, yaitu kata kerjanya tidak mempunyai imbuhan awalan dan didahului dengan kata ganti nama diri pertama. Siapa ingat kata ganti diri orang pertama? Seperti saya, aku, kami, kita. Kita lihat bagaimana menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif diri orang pertama. Oke, ayat aktifnya, saya akan membeli sebuah rumah yang besar untuk ibu. Kalau kamu lihat, perkataan merah ini membeli merujuk kepada imbuhan awalan men, yaitu ayat aktif. Bagaimana kita mau tukarkan perkataan ini kepada ayat pasif? Diri orang pertama sebab menggunakan kata ganti diri orang pertama, yaitu saya. Cara menukarkannya ialah sebuah rumah yang besar akan saya beli untuk ibu. Objek di depannya, sebuah rumah yang besar akan saya beli untuk ibu. Membeli bertukar kepada beli. Perkataan membeli dalam ayat aktif menjadi beli sahaja dalam ayat pasif, sebab ayat pasif diri orang pertama tidak mempunyai imbuhan awalan, ya. Tiada imbuhan awalan, gugurkan imbuhan awalan tersebut, ya. Kedua, kami akan membina jambatan itu. Membina, ya. Tukarkan kepada ayat pasif diri orang pertama, jambatan itu akan kami bina. Dari membina tukar kepada bina, ya. Jambatan itu akan kami bina. Seterusnya kita masuk kepada ayat pasif diri orang kedua, yaitu ayat yang kata kerjanya
tidak mempunyai imbuhan awalan dan didahului dengan kata ganti diri orang kedua seperti kamu, engkau, kalian, Anda. Contohnya ayat aktifnya, kamu perlu membersihkan kawasan rumah ini. Ditukarkan kepada ayat pasif diri orang kedua, kawasan rumah ini perlu kamu bersihkan. Nah, jadi di sini kalau kamu perasan, daripada imbuhan awalan membersihkan, imbuhan membersihkan menjadi bersihkan sahaja, digugurkan awalan mem tu, ya. Oke, kedua, kalian perlu menyiapkan tugasan yang diberikan. Oke, jadi ayat pasif, tugasan yang diberikan perlu kalian siapkan. Seterusnya ketiga, ayat pasif diri orang ketiga, yaitu kata kerjanya berawalan di, diikuti oleh kata sendi nama oleh. Nah, contohnya melibatkan kata ganti diri orang ketiga seperti dia, mereka, beliau, baginda, dan sebagainya. Nah, contoh ayat aktif, Amin akan membeli sebuah rumah mewah untuk ibu. Bagaimana mahu menukarkan kepada ayat pasif? Sebuah rumah mewah akan dibeli oleh Amin untuk ibu. Jadi orang ketiga ni mudah sahaja. Kalau kamu mau tukarkan ayat aktif kepada ayat pasifnya itu mesti ada imbuhan di depan diikuti oleh kata sendi nama oleh. Ya. Kedua, mereka menziarahi pesakit itu. Ayat pasifnya, pesakit itu diziarahi oleh mereka. Selepas mendengar penerangan cikgu, jadi cikgu mahu kamu melaksanakan aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengukuhan pertama yang kamu harus lakukan ialah mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif dalam ayat. Dalam live worksheet ya, kamu jawab. Jadi kamu tekan pautan yang cikgu berikan dan kamu jawab latihan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif. Bagaimana tadi? Cikgu sudah bagi tahu. Mudah sahaja. Ayat aktif biasanya imbuhan awalan men. Manakala ayat pasif tanpa kata kerja imbuhan awalan ataupun imbuhan awalan di diikuti oleh kata sendi nama oleh. Seterusnya ialah kedua, selepas kamu mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif, kamu membina ayat aktif. Kemudian menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Tengok lembaran kerja yang cikgu berikan, kamu jawab lembaran kerja tersebut. Baca arahannya ya. Sedikit selingan, barang siapa tidak mahu merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi cikgu harap kamu sentiasa bersemangat untuk mengikuti PDPR dan melaksanakan tugasan yang diberikan untuk kebaikan serta manfaat kamu juga. Oke, sekiranya kamu ada sebarang persoalan atau pertanyaan, bolehlah berhubung dengan cikgu dalam WhatsApp ya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih Tania kerana melibatkan diri dalam PDPR. Assalamualaikum dan jumpa lagi.